Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey tuan-tuan, kita sambung semula nah. Ayat yang kita baru selesaikan tadi. Allazina makna orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Okey. Okey, cuba terjemahkan semula. Fa sabbitu, tetapkanlah oleh kamu. Fi'il apa? Fi'il amar, fa'il dia antum, ya. Antum itu ialah malaikat, al-malaikah. Tetapkanlah oleh kamu, wahai para malaikat, akan orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Ya, yang ini sudah jadi maksud yang kita faham. Allazina amanu di situ ialah para sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar. Ini malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun membantu para sahabat Nabi SAW dalam perang Badar. Kita masih lagi dalam perang Badar. Kemudian kita jumpa sebelum kita terus ayat ini, kita mulakan semula lah. Tengok semula. Iz, ketika. Tapi ditafsirkan uzkur. Apa makna uzkur? Ingatlah oleh engkau. Siapa engkau tu? Muhammad. Iz yuhi rabbuka, sebab fa'il dulu. Tuhan engkau wahai Muhammad, yuhi, mewahyukan, ila al-malaikati, anni, aku tu siapa? Allah. Sesungguhnya aku ma'akum, adalah bersama kamu. Apa pasal adalah dia tu? Sebab apa? Khabar kepada inna. Yalah, sebab anna ni asal dia adalah jumlah mubtada khabar. Ya? Macam mana mubtada khabar? Cuba jadikan mubtada khabar. Anni ma'akum. Kalau tak ada inna, cuba tuan-tuan, aku adalah bersama kamu. Cuba. Ana ma'akum. Ini adalah mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Isim memulakan ayat. Tetapi mubtada sepatut bagi apa? Depan. Dia tak bagi depan sebab apa? Mabni. Ya, ana ma'akum. Aku adalah bersama kamu. Tetapi bila masuk inna, dia akan jadi inni atau anni ma'akum. Sebab tu adalah sesungguhnya aku adalah bersama dengan kamu. Fa sabbitu, tetapkanlah oleh kamu tu siapa? Malaikat. Tetapkanlah oleh kamu, hai sekalian malaikat, akan alladzina amanu, yang telah beriman. Ni orang-orang yang telah beriman itu, iaitu dalam perang Badar itu. Okey, kemudian kita jumpa satu perkataan sa. Apa nasa? Akan. Itu dalam tempoh akan yang dekat. Kalau jauh, saufa. Itu beza sa dengan saufa. Dua-dua ni dipanggil harfu apa sin ni? Dia memang harf harful istiqbal. Apa makna istiqbal? Akan datang.
Ya, harf yang menunjukkan akan berlaku. Cuma sa ni untuk istiqbal al-qarib, untuk akan datang yang dekat. Kalau saufa harful istiqbal al-ba'id, ya, untuk yang jauh berlaku. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan ketahui juga. Bila? Ni ke hari akhirat nanti. Saufa, ya, harfu al-istiqbal, ya, al-qarib. Apa makna al-qarib? Ya, yang dekat. Ini harful istiqbal al-ba'id, maknanya yang jauh, ya, jarak dia lagi. Kelak, biasa orang Indonesia terjemahkan kelak, ya. Ini akan, maknanya ini berlaku dalam tempoh dekat ke atau lambat? Dekat, ya. Bila diperintahkan, ya malaikat pergi turun, kejap lagi aku, ya. Okey, seterusnya perkataan selepas sa, perkataan apa? Ulki. Ni dah kah? Dah. Okey tuan-tuan, ulki fi'il apa tuan-tuan? Madhi ke, mudhari' ke, amar ke, nahi ke? Mudhari'. Mudhari'. Setuju mudhari'? Apa dhamir dia? Ana, Kalau ana pangkal dia bermakna kalau huwa bunyinya macam mana? Kalau ana ulki, kalau huwa bariskan yang samalah. Yulki. Ya tidak berbaris sebab dia berada di hujung. Bermakna dia atas pattern apa tu? Pattern yuf'ilu. Fi'il mudhari' atas pattern yuf'ilu. Okey, sefer berapa tu tuan-tuan? Sefer yuf'ilu. Sefer 2. Bermakna kalau sefer 2 fi'il madhi dia bunyi macam mana? Okey. Af'ala. Af'ala. Af'ala fi'il mudhari' dia yuf'ilu. Kalau kita ambil perkataan yulqi, fi'il madhi dia bunyi macam mana? Cuba bariskan. Alqa. Ya, boleh baris tak? Tak, dia akan jadi alqa. Ini sefer berapa? Sefer 2. Bila sefer 2 fi'il madhi, apa penambahan yang berlaku? Alif. Maka punca perkataan fi'il madhi ialah 3 huruf. Apa dia? Fa'ala. Fa'ala. Dia dah berlaku penambahan alif. Kalau alqa, macam mana nak cek dalam kamus? La, qaf, ya. Okey. Lepas tu baris tu kamus bagi. Silakan. Copet. Ya kah? 370. 370. Lakia. Okey, bawah 3 daripada bawah sebelah kiri. Apa bunyinya? Lakia. Itu baris dia yang betul, Lakia. Cuba tuan-tuan tengok apa makna lakia. Kalau terjemahan tepat dia macam mana? Lakia, fi'il madhi, dhamir dia huwa. Dia telah bertemu. Cuba turun. Jumpa tak perkataan alqa? Turun, jangan lurus sangat nah. Naik ke atas mulalah. Ada tak alqa? Melemparkan atau membuangkan sesuatu. Alqa asyai'a. Jumpa tak? Muka surat 371 baris yang ke 4. Alqa.
Bermakna kalau laqiya, dia telah bertemu. Tapi kalau tambah satu huruf alif, alqa, makna dia telah membuang, mencampakkan, melemparkan. Alqa. Cuba tuan-tuan terjemahkan alqa. Dia telah mencampakkan. Kalau fi'il mudhari' yulqi, mana? Dia sedang atau dia akan mencampakkan. Okey? Cuba lihat jalan fi'il mudhari' yang ada haraf illah, sifir 2. Ni kita tengoklah, lama dah tak tengok ni. Sifir 2, cuba tuan-tuan tengok sifir 2 yang ada hujung dia haraf illah. Seperti contoh dia muka surat 234 Itu sifir 2 yang hujung dia ada haraf illah. Jumpa tak? 2, 3, 4. Apa perkataan dia? A'ta. Ini saya ingat noh. Mula-mula kita belajar dulu kat kelas sebelah bilik jenazah lu. Dah main dah a'ta yu'ti. Ya? Sampai ada yang tak boleh datang dah. Ha? Kena berhenti. Sian. Okey. A'ta A'ta sama pattern dengan alqa. Fi'il mudhari' dia yu'ti. Kalau perkataan kita yulqi. Ikut disiplin baris dia tu. Atas yulqi itu kita boleh kiaskan dengan perkataan yu'ti. Boleh? Okey, cuba jalankan. Daripada ikut pattern yu'ti tapi bunyikan yulqi. Okey, cuba jalankan. Huwa yulqi, huma yulqiyani, hum yulqiyu ke yulqu? Yulquna. Ikut pattern dia tu, ya dia dah dibuang. Okey. Hiya tulqi. Semula hiya, huma, hunna. Apa makna yulqina? Apa makna hunna? Mereka laki ke perempuan? Perempuan sedang atau akan melemparkan atau mencampakkan, ya. Okey, anta tulqi, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Apa makna ulqi? Saya sedang mencampakkan. Saulqi. Saya akan. Aku akan mencampakkan. Ya? Aku akan mencampakkan. Ulqi. Itu daripada perkataan yulqi. Ana ulqi, nahnu nulqi. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Perkataan dia ialah saulqi. Cuba tuan-tuan terjemahkan. Akan aku campakkan, aku akan lemparkan. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Mudhari' maklum ke majhul? Maklum. Mudhari' biasa tu mudhari' maklum. Bila jumpa mudhari' maklum atau mudhari' biasa, kena cari apa? Fa'il. Fa'il dia siapa? Perlu tak cari apa ni baris depan? Tak. Kalau selain daripada huwa dan hiya, jangan carilah. Aku campakkan, nak cari siapa lagi? Yang mencampakkan akulah. Ya? Jadi fa'il dia ana. Ana tu siapa? Allah. Aku akan campakkan. Okey tuan-tuan, maf'ul bih bagi apa? Atas. Kalau tak jumpa bahagian atas, cari dhamir muttasil dengan fi'il. Ada tak muttasil dengan fi'il? Ada tak? Tak ada. Tak. Yes, kalau nak selepas tu saulqihi, baru dia jadi maf'ul bih. Ada tak?
Tak ada. Maknanya guna kaedah kedua, cari isim baris maf'ul lebih atas. Mana dia? Aku akan campakkan orang kafir. Habis nak campak kat mana? Dalam sungai. Dalam perigi buta. Yalah, betul kalau kisah beberapa kepala orang kafir yang terbunuh di dalam perang Badar, dicampakkan dalam perigi buta. Tapi ini bukan cerita Allah nak campakkan orang kafir. Allah nak campakkan apa? Maf'ul lebih bagi apa tuan-tuan? Disiplin baris. Mana maf'ul lebih? Ni, allazina ke? Kalau allazina, mana aku akan campakkan orang-orang. Allah nak campakkan apa ni? Ya? Iaitu ini. Baris atas ni tuan-tuan. Nampak tak? Maknanya kita kena terjemah orang Melayu, saulki ar-ru'ba. Apa makna ar-ru'ba? Kegerunan, perasaan takut. Ar-ru'ba. Aku akan campakkan. Ini perkataan ni kena tengok kamus lah. Ini memang kena tengok kamus, tak apa. Tapi dah orang dah bagi tahu terjemahan dah, tak payah. Aku akan campakkan rasa takut. Ya? Fi, di dalam qulubi, dalam hati-hati. Bagi bawah sebab lepas harf jar. Satu lagi peranan dia. Susah soalan tu. Sebab apa dia tak ada alif lam dan tanwin? Makna dia ada dua peranan. Lepas harf jar dia berbaris di bawah qulubi, dan dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab dia nak bersandar ke sebelahnya. Ya? Hati siapa? Hati-hati orang-orang yang. Maka allazina akan jadi mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih bagi apa? Bawah. Kenapa tak bagi bawah ni? Mabni. Ini memang allazina memang mabni. Satu je pilihan, tak ada pilihan lain. Dalam hati-hati orang-orang yang kafaru. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Dhamir dia hum kafaru, mereka telah kufur. Ya, dalam hati-hati orang-orang yang mereka telah kufur, iaitu hati-hati orang yang kafir. Tuan-tuan nampak ya? Mesti nampak, tangkap maf'ul lebih dulu. Kalau tak lambat tuan-tuan nak faham. Aku akan campakkan di dalam hati-hati, satu pula tu, lambat, orang-orang yang mereka telah kafir. Ya, sebab terlambat-lambat tu akan keturunan. Itu maf'ul lebih tu. Lambat nak tak faham bila maf'ul lebih tu disebut lambat. Yang sebenarnya aku akan campakkan perasaan takut, gerud, fi qulubil ladzina kafaru, dalam hati-hati orang yang kafir. Mereka itu telah kufur, iaitu orang kafir yang terlibat dalam perang Badar yang jumlah dia 1,000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal. Ya, di bawah pimpinan Abu Jahal. Okey, ini semua perkataan yang sepatutnya kita tahulah. Allazina. Saya tanda X ni sebab apa? Bukan tak tahu. Dah tahu sangat. Sebab apa dia tahu sangat? Yelah, sebab apa? Yelah, isim mausul tu isim popular, tuan-tuan. Yang saya tanda X tu, itu adalah termasuk dalam kumpulan isim dan haraf yang popular, yang siapa belajar bahasa Arab tak patut tak tahu. Ya, sangat-sangat tidak patut. Ya, tak tahu makna alladzina. Sebab tu dalam diagram warna pink tu tuan-tuan mestilah, wajiblah, ya, untuk menunjukkan tuan-tuan tu belajar di auditorium Putrajaya. Itu tak boleh, maaf lah. Okey. Seterusnya fa. Maka saya nak tengok apa komen ni. Dia kata fa tu fa apa? Tadi fa fasihah, untuk melancarkan lagi dia punya ayat. Ayat yang ke-12
Fa. Oh, yang ini dia kata fa ni fa ataf. Atifah, makna haraf ataf. Macam mana kita nak terjemah? Lalu. Okey? Aku akan campakkan rasa takut dalam hati orang-orang yang kafir. Lalu. Macam mana nak baca kalau satu-satu tu? Idrib ke, adrib ke, udrub? Ya? Ini disiplin dia. Disiplin sifir berapa? Fi'il madhi bunyi macam mana? Daraba. Ini dalam kitab tua daraba Fi'il madhi. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Mana tuan-tuan tahu yadribu? Sebab biasa. Kalau tak biasa mana nak tahu? Kamus kita memang bagi tahu baris fi'il mudhari' sifir 1. Ya? Sebab dia tak boleh direka-reka yadrubu ke, yadrabu ke. Itu sebab orang Arab hanya sebut yadribu, bermakna ini pattern sifir berapa ni? Ialah satu berapa? Fa'ala yaf'ilu. Ya, satu B ya. Okey, satu B. Madi, ini fi'il madi. Ini fi'il mudhari'. Yang sebenarnya kalau siapa yang tak nak ingat sifir, kaedah ini boleh digunakan. Tengok, fi'il mudhari' dia huruf ketiga iaitu ra bagi siapa? Bawah. Maka fi'il amar dia ra dia mesti baris bawah. Pertama dia tuan-tuan dapat bariskan bawah ra dulu. Ya. Maknanya bawa dia ke sini. Bila ra dia baris bawah, maka alif dia bawah. Okey? Kalau ra dia huruf ketiga dia baris atas, maka dia akan jadi baris bawah juga. Kalau bawah, bawah. Dalam Quran tidak akan bariskan ini. Sebab ini dia akan tulis sad saja. Apa makna sad? Wasal. Makna ini adalah hamzah wasal. Kita sendiri macam tu, kalau nak sebut satu-satu mesti bunyi idrib. Sebab baris ketiga dia bawah, ya, maka alif dia baris bawah. Kalau huruf ketiga dia baris atas, maka alif dia juga baris bawah. Tetapi kalau huruf ketiga dia baris depan, misalnya kata, maka alif dia baris depan. Siapa yang tak ingat di sini, tak apa, maka dia kena melihat sifir sahaja. Kalau satu B, fi'il madhi bunyi fi'il madhi bunyi apa satu B? Fa'ala, iaitu daraba. Mudhari' dia bunyi yaf'ilu, yadribu. Cuba tengok fi'il amar kolom nombor 6. If'il dia akan jadi idrib. Ikut kaedah situ pun boleh, ataupun siapa nak ingat kaedah ini pun boleh. Kalau satu satu C bunyi macam mana? Fa'ala, mudhari' dia yaf'alu. Cuba tuan-tuan bariskan macam mana? Qara'a, yaqra'u, fa'ala, yaf'alu. Cuba tengok satu C fi'il amar bunyi macam mana? Fi'il amar if'al, iqra. Ikut kaedah itu juga sudah betul. Ataupun nak guna kaedah yang ini. Okey, kalau satu A, contoh dia, cuba bariskan fa'ala. Cuba bariskan kataba. Dia telah menulis. Okey, fi'il mudhari' bunyi apa? Yaf'ulu. Cuba bariskan yaktubu. Cuba tengok fi'il amar sifat 1A bunyi macam mana? Uf'ul. Uktub. Tulislah oleh engkau. Okey? Kaedah dia boleh guna sifir tu atau guna kaedah yang ni. Bila fi'il mudhari' dia bagi atas, maka
huruf ketiga dia akan ikut bagi atas juga. Bila fi'il mudhari' dia huruf ketiga bagi depan, maka dia pun ikut bagi depan juga. Tapi siapa yang dah ingat situ, dia senang bariskan. Okey, sekarang ni idrib. Tolong terjemah idrib. Pukullah oleh engkau. Iqra. Uktub. Semua fi'il amar anta, cuma baris dia berbeza-beza ikut sebutan orang Arab. Dia berpunca daripada fi'il madhi dan mudhari' dia. Okey, kita jalankan fi'il amar di sini. Anta idrib. Antuma idriba. Antum idribu. Apa makna idribu? Pukullah oleh kamu semua. Okey, boleh saya padam sini? Saya padam Okey, idribu. Fadribu. Idribu. Okey, apa makna idribu? Pukullah oleh kamu semua. Fi'il apa ni? Fi'il amar. Kena cari fa'il dia. Fa'il dia siapa? Tengok dhamma dia apa dia, bila fi'il amar ada waw alif ni. Itulah fa'il dia. Antum. Antum tu siapa? Ya, Allah arahkan siapa ni? Malaikat. Al-malaikah. Cuba terjemah semula. Idribu. Pukullah oleh kamu semua, wahai malaikat. Ada maf'ul lebih tak? Kalau pukul ada tak? Ada. Nak pukul apa? Nah, yang ini saya nak rujuk sekejap tuan-tuan. Ada sedikit permasalahan dalam kepala saya lah. Okey. Okey tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan agak ada maf'ul lebih tak? Ini fa kita tahu, idribu kita dah tahu makna. Fauqa boleh jadi maf'ul lebih tak? Fauqa mana apa? Atas. Dia isim ke fi'il ke harf? Harf. Harf. Ui, dengan penuh keyakinan. Tapi salah. Fauqa, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Isim zaraf. Zaraf makan. Atas Okey, isim zaraf. Bila isim zaraf berbaris di atas, tuan-tuan pernah tak teringat apa dia namanya? Suatu ketika dahulu. Dah lupa Apabila isim zaraf berbaris di atas, dia ada satu nama khas dia. Cuba tuan-tuan buka diagram warna purple tuan-tuan tu. Dia ini isim baris atas, maknanya kena rujuk isim apa? Marfu' ke mansub ke majrur? Mansub. Ada tak purple ni? Tinggal. Kakak tak ada. Kakak ada semua diagram? Oh, saya nanti ambil kat saya. Purple. Okey, isim mansub Cuba tuan-tuan kenal tak? Yang pertama apa? Khabar kana kenal Ada isim kana, ada khabar kana. Yang kedua? Isim innallaha. Okey. Ketiga? Maf'ul bih. Allah. Paling banyak lah. Lagi? Maf'ul mutlaq. Lagi? Li ajli. Baru belajar minggu lepas Lagi?
Maf'ulun ma'ah. Ini kita jarang belajar dan contoh ayat Quran sangat sedikit. Saya memang mengumpulkan contoh-contoh Quran. Ini contoh paling kurang sekali dalam Quran. Okey, seterusnya maf'ulun fihi. Kenal tak maf'ulun fihi? Maf'ulun fihi, itulah yang dipanggil isim zaraf yang berbaris di atas. Apa-apa tuan-tuan kenal isim zaraf? Kalau zaraf zaman, okey, ba'da, qabla, hina, apabila dia bagi atas, dia namanya maf'ulun fi. Begitu juga isim zaraf makan, bila dia bagi atas, amama, apa makna amama? Di depan. Wara'a, di belakang. Tahta, bawah. Fauqa, atas. Ini fauqa. Ini adalah isim zaraf yang berbaris di atas, maka namanya apa? Maf'ulun fi. Hi. Fi itu makna apa? Pada. Ya. Okey. Sebab tu diterjemah fauqa makna apa? Fi, fauqi. Apa makna fi? Pada atau di. Di atas. Itu Kalau kita terjemahkan amama, dia bagi atas. Apa makna? Di depan. Di itulah makna fi. Fi makna di kan? Di atau pada kan? Okey, kalau kita terjemah yauma, macam mana nak terjemah? Kalau maf'ulun fi, pada hari atau di hari, boleh? Misal kata kita nak terjemah janiba, bersebelahan, di sebelah. Perkataan ini semua menunjukkan fi janibi, maknanya macam tu. Tapi dia tak nak sebut fi, dia terus bagikan atas. Semua makna di atau pada. Kalau fauqa maknanya di atas, maka dia baris atas ni namanya apa? Maf'ulun fihi ataupun maf'ulun fih disebut. Maf'ul ada berapa dalam kita punya isim mansub? Pertama maf'ulun bih, kedua mutlak, ketiga li ajlih, keempat ma'ah, yang kelima maf'ulun fih, enam tak ada, lima maf'ul. Apabila disebut maf'ul, dia memang isim yang baris di atas, termasuk fauqa ni dia bukan maf'ulun bih tapi dia maf'ulun fih. Maka pukullah oleh kamu semua wahai malaikat fauqa, di atas. Bila isim zaraf, pada kebiasaan dia mesti bersandar ke sebelah dia. Sebab depan, belakang, atas mesti bersandar satu perkataan. Depan apa? Depan masjid, belakang rumah, di sebelah atas. Okey, fauqa, di atas. Dalam masa yang sama, dia maf'ulun fih dan dia adalah mudhaf. Dia tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Apa bukti dia mudhafun ilaih? Baris di bawah, al-a'naqi. Apa makna fauqal a'naqi? Tengkuk, al-leher. Maka pukullah di sebelah atas tengkuk. Makna apa? Potong, pancung atau potong kepala lah. Bunuh maknanya. Fadribu fauqal a'naq. Okey, cuba tuan-tuan terjemah fa. Lalu idribu oleh kamu semua. Siapa kamu? Malaikat. Fauqa al-a'naqi. Tengkuk tu mufrad ke jamak? Jamak. Ini pattern jamak. Kalau satu tengkuk, unuqun. Unuqun. Kalau dua tengkuk, unuqani atau unuqaini. Kalau jamak dia a'naqun. Tapi kenapa a'naq ini bagi bawah? Ya, mudhafun ilaih.
Biasalah tersilap. Maf'ul lebih dengan mudhaf ilaih ni tersilap. Selalu. Okey, bermakna malaikat diperintahkan untuk pukul atas tengkuk mereka, bunuh. Ini bagi ulama-ulama yang menyatakan bahawa malaikat juga turut serta dalam perang tersebut, dalam berperang termasuk membunuh. Tapi sebahagian ulama kata tak. Dia hanya untuk memperkuatkan sahaja semangat orang-orang beriman. Jadi dia ada khilaf atau perselisihan ulama dalam penglibatan itu. Libat secara direct ataupun sekadar untuk ni. Sebab para ulama kata kalau seorang malaikat turun dah cukup dah. Nak libas 1000 orang tu. Okey, tak apa. Paling kurang tuan-tuan, arahan Allah Ta'ala itu pukul atas tengkuk makna apa? Pancung makna bunuh. Wa idribu, pukullah oleh kamu semua. Fi'il apa ni? Fi'il amar. Fa'il di siapa? Antum. Antum tu siapa? Malaikat. Ni maf'ul lebih dia ada tak hari ni? Ada tak maf'ul lebih? Cakap kuat-kuat sikit, jangan malu-malu. Maf'ul lebih bagi apa? Bagi apa maf'ul lebih? Atas. Atas, bagi atas. Mana isim bagi atas? Banan. Ni bagi bawah bang? Tanda maf'ul lebih baris atas. Atas. Mana dia? Kullah. Bagi orang Arab kata inilah maf'ul lebih dia. Jadi tuan-tuan kena tangkap maf'ul lebih nak faham di sini. Yang sana tadi tak ada maf'ul lebih Dia suruh pukul bahagian atas tengkuk, iaitu bunuh. Dan yang kedua ni ada maf'ul lebih dia. Idribu, fa'il di antum. Maf'ul lebih dia mana? Kullah. Ni, tanda baris atas ni. Disiplin baris sangat penting. Maf'ul lebih mesti baris atas. Apa makna kullah? Setiap. Dia ada peranan kedua dia. Pertama dia maf'ul lebih, kedua apa tuan-tuan? Mudhaf. Kenapa? Tak ada alif lam dan tanwin. Nampak ya? Dia juga adalah mudhaf. Sebab dia tidak ada alif lam dan tanwin. Okey, dia ni isim. Maf'ul lebih mesti isim tuan-tuan Yang banan jadi apa? Mudhafun. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris bawah. Bermakna ni akan jadi mudhafun ilaih. Dia ni berdua ni bercantum. Apa makna banan? Ya, jari. Hujung jari. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan idribu. Pukullah oleh kamu wahai malaikat kullah, setiap bananin jari. Mana pukul dengan pedang maknanya potong tangan. Itu simbolik kepada apa? Kalau bukan tangan ni, dia jari je. Tak payah potong tangan, jari. Bila jari ni putus, dia hilang upaya perang. Dia tidak boleh berperang. Maknanya tak payah potong tangan. Minima untuk dia hilang upaya perang ialah dengan ujung jari dia potong. Dia tak boleh pegang lah. Dia boleh angkat tangan macam ni je. Dia tak boleh pegang pedang. Itu ada dua arahan kepada malaikat. Pertama, pukul tengkuk dia, itu bunuh. Yang kedua, hilangkan keupayaan mereka untuk berperang dengan pukul, potong ujung jari sahaja. Ini sebagai simbolik je bahasa dia. Okey, cuba terjemah. Wa idribu kulla bananin, hujung jari, minhum, dari kalangan mereka. Mereka tu siapa? Musuh, iaitu orang-orang kafir di kalangan tentera Abu Jahal masa itu. Boleh tuan-tuan faham ceritanya? Okey Yang paling penting tuan-tuan mesti dapat cepat faham dengan disiplin fi'il, fa'il dan maf'ul bih.
Siapa dapat cepat tangkap, dia lebih cepat faham. Okey, kita ulang semula. Iz. Ingatlah. Tapi kalau ingatlah, uzkur. Cuba terjemah uzkur. Wahai Muhammad, Iz yuhi rabbuka. Sebut rabbuka. Tuhan engkau wahai Muhammad yuhi, mewahyukan ila al-malaikati, malaikat-malaikat itu. Ini bukan semua malaikat diarahkan, tak. Ada satu katibah malaikat dipanggilkan, batalion malaikat. Ya, yang berapa bilangan dia? 1,000 orang itu. Inilah, kepada mereka inilah yang dikata al-malaikah. 1,000 orang itu. Anni, aku tu siapa? Allah, ma'akum, bersama kamu wahai malaikat di dalam memberi pertolongan dan bantuan kepada orang-orang beriman. Fa sabbitu, tetapkanlah oleh kamu. Kamu tu siapa? Iaitu al-malaikah alladzina, bukan wahai. Tetapkanlah oleh kamu semua wahai malaikat, akan maf'ulun bih, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, iaitu orang yang dalam perang Badar. Sa akan ulki, akan mencampakkan maf'ulun bih. Ni tangkap sini dulu. Aku akan campakkan rasa takut fi qulubi alladzina kafaru. Ya, aku akan campakkan rasa takut dalam hati orang-orang yang kafir. Ya, memang menggeletar dia orang. Bila nak perang tersebut. Fa idribu, oleh kamu wahai malaikat, fauqa al-a'naqi. Tengkuk siapa tu? Tengkuk orang kafir. Wa idribu, oleh kamu, maf'ul bih dia kulla bananin, setiap hujung jari, minhum, dari kalangan mereka. Itu arahan Allah kepada kumpulan malaikat. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah boleh. Saya tanya, saya jawablah, ya. InsyaAllah. Kita cuba tengok ayat yang ke-13. Terdaya lagi tak ni? Ya. Apa biasa je. Apa ni tidak dikira. Sebab ustaz, apa jamak dia? Asatizah. Kalau ustaz ni, kalau jamak taksir dia ialah asatizah. Ya? Sebab kita pakai ustaz je. Ini jamak taksir. Kita kalau dalam bahasa Arab bukan sebut ustaz-ustaz, asatizah. Ya? Asatizah, sin. Azza-tizah, tak pasti saya. Saya tak pasti. Ya? Ustazah. Okey, mari kita jamakkan ustazah. Diagram warna apa? Hijau. Okey, mari kita jalankan. Seorang ustazah. Ustazatun. Okey, kalau bagi depan lah, Okey, dua orang ustazah. Ustazatani atau ustazataini. Jamak dia ustazatun atau itu jamak dia. Okey, seorang ustaz. Ustazun. Dua orang. Ustazani ataupun ustazaini. Jamak dia asatizah. Okey, begitu kalau jamak kepada imam. Seorang imam, imam lah. Imam. Seorang imam macam mana? Imamun. Dua orang imam?
Imamani atau imamaini. Jamak dia a'immah. A'immatun. 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 Asatizatun, atau di sini ialah malaikatun. Ini semua jamak-jamak taksir yang dia tidak menunjukkan pun muannas. Sebab bila jamak taksir jangan tengok dia punya tanda, tengok punca. Ini malaikat daripada perkataan apa? Malak. Muzakkar ke muannas? Malak, ya, bukan malakah. Okey. Asatizah, punca dia apa? Ustaz, seorang lelaki, ustaz lelaki. A'immah jamak daripada apa? Imam. Kita kena tahu imam ni lelaki. Ya, kita kena tengok jantina dia dari segi muzakkar dia tu apa. Ya, malak akan jadi malaikah. Ustaz, asatizah, imam, a'immah. Al-a'immatil arba'ah, imam-imam yang 4. Apa lagi kalau ada? Okey. Kalau seorang pelajar lelaki dipanggil apa? Talib. Lelaki, dua orang. Talibani atau talibaini, jamak dia tullabun ataupun disebut talabah. Ya, ini talabah ni bukan perempuan. Talabah maknanya pelajar-pelajar lelaki. Dia boleh disebut baitu at-tullab atau baitu talabah. Talabah itu bukan perempuan. Dia adalah jamak daripada talib, talabah. Perempuan. Mai jalankan seorang murid perempuan, talibah. Talibatun, dua orang. Atau jamak dia talibat. Imam, ustaz, muallim. Apa lagi? Umal, Amir, pekerja, peladang, muhandis. Tamarbutah. Ya, itu semua tamarbutah hujung dia. Malaikah, asatizah, a'immah. Ya, semua boleh baris bang. Ya, maknanya isim boleh menerima baris 3 tu. Marfu', mansub dan majrur. Bawah, atas dan depan. Itu baris isim 3. Dia isim tak ada baris apa? Mati. Isim tidak ada yang berbaris mati. Kalau fa'il 3 juga baris. Baris depan yaktubu, baris atas macam kataba, dan dia baris mati lam yaktub, uktub. Fa'il tak ada baris apa? Tak ada baris bawah. Sebab tu baris bawah adalah tanda khas isim, kata Ustaz Nasruddin dulu, kan? Tanda isim pertama ada alif lam, kedua tanwin, ketiga baris bawah. Sebab fi'il tidak ada baris bawah. Okey, boleh sambung sebab ayat dia pendek je tuan-tuan. Oh. Okey tuan-tuan, kita ambil ayat yang ke-13 tuan-tuan. Tolong. Zalika. Oh. Tak cantik dah. Lepas tu tuan-tuan, bi annahum.
Lepas tu syaqqu. Lepas tu tuan-tuan Allah. Tuan-tuan kena sedar dia bagi atas tu ya. Bagi alasan ya. Lagi wa rasulahu. Tuan-tuan kena tahu kenapa rasulah dibagikan atas tu. Okey, lepas tu ada tak tanda wakaf? Apa tanda dia? Jim, jaiz. Harus berhenti, harus teruskan. Berhenti kerana ayat dia sempurna. Terus kerana ayat selepas tu ada kaitan makna. Kemudian waman. Lepas tu yusyaki. Lepas tu Allah. Tahu bagi atas tu nak. Lepas tu wa rasulahu. Lepas tu fa inna. Lepas tu Allah. Kenapa bagi atas? Baru lepas belajar tadi isim inna. Mana khabar inna? Bagi depan syadidu. Macam mana nak terjemah fa innallaha? Allah itu adalah syadidu, maha keras. Al-iqab, balasan iqabi. Ya, ayat yang ke 13. Okey, tuan-tuan. Zalika, tuan-tuan. Macam mana nak terjemah zalika? Itu. Demikian itu. Wah, banyak lagi terjemahan nampaknya ni. Apa lagi? Tuan-tuan belajar isim isyarah tu, zalika terjemahkan apa? Itu. Itu je lah. Itu bermakna itu isim isyarah. Maknanya bila isim memulakan ayat dia mesti jadi apa? Mubtada. Itu akan jadi mubtada. Dia mabni ya, dia tak bagi depan mubtada. Tapi bila sebut itu tu jangan sampai tak tahu. Ya, yang ditunjuk kita tak tahu yang apa kita tunjuk. Ya, sebab dia bila tunjuk itu dia benda tu dah spesifik. Maknanya mubtada mesti spesifik. Itu tu merujuk kepada apa? Cerita pada ayat yang ke-13 tadi. Maknanya arahan membunuh oleh Allah kepada malaikat, membunuh orang kafir. Kenapa sampai begitu? Ya, Allah perintahkan malaikat pukul kepala dia ataupun ya potong ujung jari dia sampai dia hilang upaya perang. Ya. Inilah alasan dia B. Apa makna B? Dengan sebab. Maka inilah dipanggil ba sababiyah. Dia haraf jar tetapi fungsi dia fungsi sebab. Sebab tu kita terjemahkan dengan sebab. Itu makna sehingga begitu arahan Allah untuk membunuh orang kafir atau mengalahkan mereka dengan sebab anna sesungguhnya hum mereka tu siapa? Orang kafir. Ada 3 perkataan, bi dengan an dengan hum. Bi annahum. Okey? Syaqqu fi'il apa tuan-tuan? Mudhari'. Fi'il. Kalau fi'il mudhari' mesti pangkal dia ada anita, anaitu, alif, nun, ya, ta. Ada tak? Tak ada. Bukanlah fi'il mudhari' itu. Fi'il madhi. Fi'il madhi apabila berlaku penambahan waw alif apa? Hum. Apa makna hum? Mereka. Fi'il madhi telah. Syaqqa menentang. Okey, apa lagi? Cuba tengok. Ada terjemahan zalika.
bisababi muadati dinillah. Kalau dalam saya tu menentang bolehlah, memusuhi. Ya. Okey. Okey, macam mana? Terjemahkan syakku, mereka telah menentang. Mereka telah menentang dulu. Sabar. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Fa'il di siapa tuan-tuan? Hum tu siapa? Al-kafiruna. Mereka iaitu orang kafir telah menentang. Mana maf'ul bih dia? Kenapa dia maf'ul bih? Ya. Mereka dengan sebab kerana sesungguhnya mereka, Allah pertegaskan dengan anna, mereka orang kafir itu telah menentang Allah wa rasulahu. Kenapa dia bagi atas ni? Waw ni haraf apa? Haraf ataf. Selepas haraf ataf dipanggil apa? Ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Mengikut baris apa? Kebetulan bagi atas. Dia bagi atas sebab dia maf'ul bih. Kalau Allahi wa rasulihi, kalau Allahu wa rasuluhu. Tapi sebab dia maf'ul bih bagi atas Allah wa rasulahu. Ma'tuf mengikut baris apa tuan-tuan? Sebelum haraf ataf. Atau satu istilah dipanggil apa? Ingat tak? Dan saya pun tak ajar supaya ingat ni. Saya kata kalau tak ingat istilah tu biarlah. Ma'tufun alaihi. Ma'tufun. Ni tak payahlah ingat. Memang saya cakap lagi sekali lah. Nanti keliru dengan istilah. Makna ma'tufun alaihi maknanya perkataan yang terletak sebelum haraf ataf. Perkataan sebelum haraf ataf bagi atas. Tapi bagi atas tu mesti ada alasan. Ni? Kalau bagi bawah lepas haraf jar. Kalau bagi depan ada alasan dia dan dia akan mengikut baris sebelum haraf ataf itu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Zalika itu iaitu arahan membunuh atau mengalahkan orang kafir itu dengan sebab atau dengan kerana. Orang Indonesia kata kerana. Annahum mereka tu siapa? Orang kafir. Syaqu, mereka telah menentang Allah wa rasulahu. Sejak bila dia menentang? Betul lah tu. Daripada permulaan dakwah Nabi, ya, ketika mana Nabi isytihar. Mula-mula dakwah Nabi 3 tahun secara rahsia itu tidak diketahui oleh mereka. Tapi setelah Nabi mengisytiharkan dakwah dia selepas 3 tahun, daripada situ bermulanya penentangan. Maknanya 11 tahun di Mekah dia orang bertungkus lumus menentang sampai dia orang nak bunuh Nabi. Kemudian perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Mana 11 yang kedua 13 tahun mereka ini telah melakukan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Sebab tu Allah bagi arahan tu keras kepada malaikat, ya, potong kepala dia atau hilangkan upaya mereka berperang dengan potong hujung jari dia, ya. Okey, wa man isim ke fi'il ke haraf man ni? Isim apa namanya? Isim mausul. Itu peranan pertama. Isim mausul, siapa yang. Yang kedua, cuba tuan-tuan merujuk sekejap diagram warna purple. Hari ni saya nak habak jugalah, ya. Ini diagram warna purple. Cuba tengok dalam huruf apa ni, purple dalam fi'il, dalam bab fi'il. Cuba tengok al-fi'lul mudhari' majzum. Mudhari' majzum jumpa? Apa fi'il mudhari' majzum? Baris fi'il mudhari' majzum mana fi'il mudhari' yang baris mati. Ada dua sebab fi'il mudhari' itu baris
mati. Pertama dengan sebab hurufun tujzimu fi'lan wahidan. Apa makna hurufun? Huruf-huruf tujzimu yang menjazamkan atau mematikan fi'lan wahidan, satu fi'il. Dia tak berapa power. Cuba tengok bahagian kedua, hurufun tujzimu fi'laini. Huruf-huruf yang menjazamkan dua fi'il. Mana tahu dua fi'il tu? Kalau satu fi'il, fi'lan tadi, ada wahidan pula. Kalau dua fi'il, fi'lani atau jamak dia apa tuan-tuan? Af'al. Tak apa, hilangkan mengantuk. Okey, dia menjazamkan dua fi'il. Yang inilah dia katakan juga isim syarat. Ada dikatakan dia bergabung ke tu haraf dan isim syarat. Yang pertama apa? In, itu sahaja yang disebut haraf syarat. Yang lain tu dia adalah isim. Okey, yang kedua, man. Man tu isim apa? Dia adalah isim mausul dan syarat dia panggil. Dua peranan dia. Ismu mausul wa syartin. Dalam kes macam ni lah. Man, siapa yang. Tapi maknanya syarat itu makna apa? Kita bincang dulu. Syarat, bukan syarat cakap Melayu tu. Ayat itu menjadi tergantung. Itu makna syarat itu, ayat tergantung. Maka dia perlu kepada jawab. Jawab tu makna apa? Pelengkap. Ini betul-betul cakap Arab bukan Melayu langsung ni. Siapa fikir cara Melayu dia terus jadi sangkut. Apa syarat? Mana ada syarat-syarat kat sini Ustaz? Mana ada jawab-jawab ni? Dia membincangkan tentang ayat tergantung. Ayat yang pertama tergantung dilengkapkan dengan ayat kedua. Itu dipanggil ayat syarat. Macam man, siapa yang datang kat kelas, itu ayat tu tergantung. Jawab dia, pasti dia pandai. Okey, itu dia panggil jawab, pelengkap. Itu jawab. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Ma. Ketiga apa? Apa makna ma? Apa yang? Dia juga adalah isim mausul dan syarat. Apa yang kau bawa, aku terima. Aku terima tu merupakan pelengkap ataupun syarat. Lagi? Mahma. Apa makna mahma? Meskipun. Meskipun kau marah pada aku, aku tetap sayang padamu. Wah, bagus abang. Aku tetap sayang padamu itulah dipanggil jumlah ataupun ayat jawab. Jawab. Okey, lagi? Ya? Ma'a? Ya ke? Macam mana? Oh, mata. Mata. Apa mana mata? Sampai gugur bang. Dia nak kejutkan abang tertidur tu. Dia tahu dalam kelas ni ada satu orang nak tidur. Hujan tu turun khas kat kena kat abang. Okey, mata di sini bukan mata makna bilakah nak tanya tu, tetapi dia menjadikan ayat tu tergantung. Bila kau datang, pasti aku akan sambut. Itu yang macam tu. Menjadikan ayat tu tergantung dan perlu dilengkapkan. Lagi? Ayyana bermakna mata. Sama. Tapi ayyana ini untuk perkara yang besar. Biasanya berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat, pasti kau akan diazab. Pasti kau diazab, itu dipanggil ayat jawab. Lagi? Aina maknanya di mana? Di mana kau berada? Pasti aku ikut. Pasti aku ikut daripada belakang tu dia jawab. Lagi? Ainama, di mana sahaja kamu berada, pasti mati akan menemui kamu. Lagi? Ya?
Bukan ila. Ala bukan. Anna. Anna tu makna kaifa. Anna, dia tak ada barisnya. Anna tu sama makna kaifa. Tapi bukan anna yang kita belajar tu. Anna ni sama makna kaifa, bagaimana. Bagaimanapun kau ajar, aku boleh faham. Aku boleh faham, itulah jawab. Lagi? Haitsuma. Apa makna haitsuma? Meskipun. Di mana sahaja. Okey, di mana sahaja. Bagaimana sekalipun boleh. Haitsuma. Haitsuma kunta. Di mana sahaja kau berada, aku pasti ittaqillaha haitsuma. Tapi kalau ayat tu ayat biasa, dia tak jadi ayat syarat lah. Yang paling penting ada ayat tergantung, ada ayat pelengkap dia. Haitsuma lagi. Kaifama, bagaimana sekalipun. Kaifama lagi. Ayyu, apa maknanya? Yang mana satu pun kau bagi, pasti aku terima. Ayyu, yang mana satu pun. Lagi? Habis. Maka itulah dipanggil isim syarat. Kecuali in. In tu je haraf syarat. Yang lain tu dipanggil isim syarat. Maka man ini dipanggil isim mausul wa syart. Ismu mausulin wa syartin. Isim mausul dan isim syarat. Ya. Wah, abang kena tanya, saya tak berapa pastilah bang. Jawab. Saya tak belajar bab teori apalah taranum tu. Tak pasti saya. Okey, bila kita jumpa man, ini man ni termasuk hurufun tujzimu fi'laini. Dia mematikan dua fi'il. Kalau dia boleh lah. Ya, kalau ada, kalau tak ada, tak adalah. Tapi yang paling penting, dia ni matikan satu fi'il dulu. Man yusyakik. Sebenarnya yusyakik. Dia matikan. Apa makna yusyakik? Syakko, yusyakku, menentang. Siapa yang dia menentang? Fi'il mudhari'. Mudhari' ni hukum dia apa? Marfu' ke, majzum ke, mansub. Mati dia panggil fi'il mudhari' majzum. Dia mati dengan man. Siapa yang, cuba terjemah, waman yusyakiki, dia menentang Allah. Allah. Tahu bagi atas sebab apa? Maf'ul bih. Siapa yang menentang Allah wa rasulahu? Dah sempurna dalam ayat tu? Belum. Dia perlu kepada jawab. Maka hari ni dia tak matikan fi'il kedua, dia cuma jawab dengan fa. Maka ini dah dipanggil haraf jawab. Haraf jawab. Maka inna Allah. Kenapa bagi atas? Isim inna. Sesungguhnya Allah itu adalah syadidu, maha keras. Kenapa dia bagi depan? Khabar inna. Sesungguhnya Allah itu, innallaha ghafuru. Ghafurur rahim. Innallaha syadid, maha keras. Al-iqabi, balasan, iaitu balasannya. Kenapa al-iqabi baris bawah? Mudhafun ilaih, bermakna syadid ada dua peranan. Dia bagi depan sebab khabar inna. Yang kedua dia adalah mudhaf, sebab dia tak ada alif lam dan tanwin. Al-iqabi jadi mudhafun ilaih. Okey, tuan-tuan semula terjemahkan. Zalika bi, dengan sebab anna hum, mereka iaitu orang kafir, syaqu, mereka telah menentang Allah wa rasulahu. Okey, ayat sempurna di situ. Waman, man, siapa yang yusyaqiki,
Allah wa rasulahu. Itu ayat apa dipanggil? Ayat syarat. Baru ayat syarat. Sebab ayat tu tergantung lagi. Fa innallaha, Allah itu adalah khabar, ya. Nak terjemah khabar tu adalah syadidul iqabi, amat keras pembalasannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.